Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Saya wartawan Zulaikha dan pada hari ini saya akan membicarakan tentang isu yang hangat diperkatakan oleh kalangan rakyat tempatan, iaitu isu kenaikan harga. Baiklah, Encik Alif, sila perkenalkan diri anda. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Akmal. Saya berumur 27 tahun dan saya berasal dari Kulim, Kedah. Saya bekerja sebagai seorang buruh dan saya telah bekerja selama 11 tahun. Di mana saya bekerja sewaktu saya di tingkatan 3. Saya terpaksa kerja awal kerana ibu bapa saya telah meninggal dunia akibat kemalangan kenderaan. Dan pada umur 18 tahun, saya berkahwin dan mempunyai 2 orang anak sehingga sekarang. Isteri saya mempunyai sakit, iaitu dia merupakan seorang pesakit mental dan sekarang saya sedang menjaganya di rumah. Begitu juga dengan ibu saya. Ibu saya juga mempunyai sakit, iaitu sakit tenat akibat umur yang sudah meningkat. Jadi tanggungan saya pada masa kini agak kritikal kerana saya menjaga 2 orang yang sakit dan 2 orang yang masih bersekolah. Dan isu kenaikan harga barang naik ni memang sangat-sangat menjejaskan saya. Baiklah, seperti mana yang kita dengar sebentar tadi tentang masalah keluarga, masalah kewangan Encik Alif yang Encik Alif katakan tadi, saya ingin bertanya, adakah pada masa ini, sepanjang isu ini berjalan dan berlangsung, adakah Encik Alif bekerja ataupun duduk di rumah? Okey, berkenaan soalan itu, saya masih bekerja. Cuma kerja saya tidak tetap, di mana ada hari saya terpaksa duduk di rumah kerana saya tidak mempunyai sebarang kerja. Dan manakala ada hari saya kena keluar dari rumah dan pergi bekerja demi menyara kehidupan keluarga saya. Okey, seperti mana yang Encik Alif katakan, itu bermakna bahawa Encik Alif hanya bergantung sepenuhnya kepada kerja yang Encik Alif sedang lakukan sekarang ini. Baiklah, saudara Alif, sebagai salah seorang rakyat yang terjejas akibat isu kenaikan harga pada masa kini, apakah kesan yang dihadapi oleh saudara Alif sepanjang isu ini berlangsung? Okey. Pertama sekali, kos sara hidup saya meningkat, di mana sebelum ini saya membelanjakan wang dengan sedikit tetapi berbaloi. Namun pada masa sekarang, selepas isu ini meningkat, saya terpaksa mengeluarkan lebih banyak perbelanjaan seharian yang membuatkan saya agak tergapai-gapai dalam mencari duit untuk dibelanjakan sehari. Selain itu, saya juga mengalami ketidakstabilan ekonomi. Ketidakstabilan ekonomi membuatkan saya berasa agak tertekan kerana ekonomi saya yang memang sangat-sangat tidak stabil pada masa sekarang membuatkan saya sukar untuk menampung pembelanjaan seharian sekolah anak-anak saya. Di mana sebelum ini saya mampu memberi anak-anak saya sebanyak RM7 ke sekolah pada setiap hari. Namun sekarang saya terpaksa kurangkan kepada RM4. Saya berasa kesian akan anak-anak saya kerana terpaksa tanggung isu ini bersama dengan saya. Okey. Seterusnya, antara kesan besar yang memberi impak dalam kehidupan seharian saya ialah kuasa beli saya menurun. Maksud saya dari segi kuasa beli menurun ni ialah di mana sebelum ini saya boleh membelanjakan sebagai contoh, saya memberi contoh sebanyak RM30 sehari.
Namun pada hari ini dan pada masa kini, saya terpaksa kurangkan kuasa beli saya dan membuatkan saya terpaksa hadkan setiap pembelian yang saya ingin beli pada hari-hari. Mungkin untuk anak saya, mungkin untuk isteri saya, mungkin untuk ibu saya sendiri. Dan mungkin untuk diri saya sendiri. Kemudian saya terpaksa meningkatkan kadar pinjaman dari pihak bank. Hal ini sangat-sangat memberi tekanan yang besar dalam kehidupan saya kerana saya terpaksa berhutang dengan bank, dan berhutang dengan bank ni adalah satu inisiatif yang cepat dan ringkas untuk saya mendapatkan duit. Namun ia hanya akan memudahkan urusan saya pada hari ini, tidak pada kemudian hari. Kerana pada kemudian hari saya akan terbeban dengan hutang yang saya telah pinjam dari bank, dan saya perlu mencari inisiatif baru untuk membayar semula pinjaman yang saya lakukan terhadap bank tersebut. Seterusnya, kualiti hidup. Dari awal tadi saya asyik kata pasal saya tertekan dengan isu yang menimpa kita semua pada hari ini. Jadi dari sini membuktikan kualiti hidup saya menurun, di mana sejujurnya saya tidak berapa itu urus kerana saya memang tidak bijak menguruskan stres ataupun tidak bijak menguruskan tekanan yang telah menimpa saya daripada isu kenaikan harga barang ini. Baiklah, selain daripada masalah-masalah yang dikatakan oleh saudara Alif sebentar tadi, adakah saudara Alif juga mempunyai masalah di antara saudara Alif sendiri dengan orang sekeliling saudara Alif, sama ada anak, isteri ataupun jiran? Okey, terima kasih atas soalan yang diberikan kepada saya. Pertama sekali, saya mendapat respon yang positif dari jiran saya sendiri. Dan disebabkan isu ini, saya lebih banyak berkomunikasi dengan jiran saya, di mana kami akan saling bantu-membantu dalam menyelesaikan segala rintangan yang dihadapi dalam kehidupan seharian. Contohnya, mungkin saya kekurangan beras, jadi saya akan pergi ke rumah dia dan minta sedikit beras. Dan jika dia kekurangan sedikit gula, saya pun akan memberi apa yang saya mampu untuk menolong dia. Hal ini membuatkan hubungan kami menjadi sangat rapat dan kami ibarat adik-beradik yang terpisah walaupun berlainan perut ibu. Seterusnya, untuk soalan tadi, saya akan menyentuh kepada hubungan saya dengan orang tersayang saya sendiri, orang terapat dalam hidup saya sendiri. Saya tidak mempunyai sebarang konflik antara saya dengan isteri saya dan ibu saya. Namun saya terdapat sedikit konflik antara saya dan anak-anak saya. Anak-anak saya merupakan remaja yang di mana mereka akan membesar dan emosi mereka akan kurang stabil disebabkan faktor-faktor tertentu. Mereka memberontak terhadap saya kerana saya tidak mampu memberikan apa-apa yang mereka inginkan, dan saya hanya mampu memberikan mereka makan dan minum, pakaian dan sebagainya. Namun sekiranya mereka meminta sebarang barang yang agak mahal bagi saya tidak mampu untuk menunaikan, dan itu membuatkan anak saya memberontak, di mana ini menunjukkan satu komunikasi yang negatif antara saya dan anak saya. Tapi saya sebagai seorang bapa yang bertanggungjawab, saya akan usahakan sebaik mungkin untuk tidak menyusahkan anak-anak saya
dan menjadi seorang bapa yang berguna. Baiklah, apabila saya sudah mendengar isi hati daripada saudara Alif tentang masalah keluarga, masalah kewangan yang dihadapi sepanjang isu ini berlangsung, saya turut bersimpati dan terima kasih kepada saudara Alif yang sudi meluangkan masa dan memberikan kerjasama yang baik kepada kami. Jadi apa yang saya dapat simpulkan daripada apa yang diperkatakan oleh saudara Alif sebentar tadi, isu kenaikan harga barang ini sangatlah memberi impak yang besar terhadap golongan yang kurang berkemampuan. Namun jika saya jujur katakan sebagai seorang yang mempunyai pekerjaan yang boleh dikatakan tetap, namun saya juga sebenarnya turut terjejas akibat isu ini. Baiklah, seperti yang Encik Ikram tahu tentang isu yang sedang berlaku dalam negara ini, iaitu isu tentang kenaikan harga barang, sangatlah menjejaskan negara dan juga turut menjejaskan kampung ini sendiri. Sebagai seorang ketua kampung, adakah Encik Ikram mempunyai pendapat ataupun apa yang Encik Ikram boleh berikan pandangan tentang cara penyelesaian bagi isu ini? Silakan. Baiklah, pada pandangan saya sendiri, isu ini amat beratlah, terutamanya di kalangan golongan B40 yang merupakan golongan yang tidak mempunyai pendapatan yang begitu tinggi seperti mereka yang bekerja di luar sana. Jadi isu ini saya telah berbincang dengan pihak JKK Kampung, dengan ahli-ahli. Saya mendapati inisiatif yang paling terbaik ialah setiap keluarga perlu melakukan amalan berjimat cermat. Jadi satu daripada langkah ini ialah merupakan inisiatif yang terbaiklah untuk diambil, terutamanya di kalangan golongan B40. Jadi kita sedang mengusahakan dan melihat baik pulih daripada keluarga-keluarga yang mempunyai perbelanjaan yang kurang mampu untuk menampung mereka. Jadi amalan berjimat cermat ini sebagai contohnya yang perlu rakyat ataupun warga kampung perlu melakukan ialah dengan membeli barangan tidak terlalu banyak dan menghadkan perbelanjaan mereka pada setiap hari. Jadi oleh itu melalui cara ini kita dapat mengurangkan permintaan terhadap sesuatu barangan sekaligus dapat mengurangkan kenaikan harga barang. Selain itu, pada pandangan saya untuk mengatasi isu kenaikan harga barang ini ialah ketua keluarga kepada setiap institusi kekeluargaan hendaklah merancang perbelanjaan keluarga dengan teliti bab sesar dahulu pendapatan, sesar kemudian tidak berguna. Semua perbelanjaan hendaklah dibuat berdasarkan keperluan yang sebenarnya. Hal ini barang-barang kehendak perlulah diketepikan. Sebagai contohnya, setiap ahli keluarga hendaklah menangguhkan pembelian pakaian yang berjenama mahal, peralatan perabot dan sebagainya. Mereka hendaklah menumpukan pembelian barangan keperluan utama seperti beras, gula, tepung dan keperluan harian mereka untuk kelangsungan hidup. Jadi, ketua keluarga perlulah pandai untuk merancang perbelanjaan ini bagi mengatasi isu kenaikan harga barang ini. Bukan itu sahaja, sepatutnya pihak kerajaan pula hendaklah sentiasa membuat pemantauan, malah mengambil tindakan terhadap mana-mana pihak yang menaikkan harga barang tanpa mendapat kelulusan daripada pihak kerajaan. Pegawai yang bertanggungjawab hendaklah mengadakan lawatan mengejut dari semasa ke semasa untuk memastikan penjualan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dan tidak bersikap seperti lintah darat. Sebagai contohnya, mana-mana penjual yang menaikkan harga barang secara sesuka hati atau cuba memasang lukah di pergentingan, mereka hendaklah didakwa di mahkamah.
Tindakan ini akan menyebabkan mereka tidak berani untuk mengambil kesempatan dalam suasana negara menghadapi kemelut kenaikan harga barang ini, terutamanya harga barang minyak, harga barang beras, kerana ini mampu memberi impak yang buruk kepada warga-warga kampung, terutamanya mereka yang tidak mempunyai pendapatan yang tinggi. Jadi oleh itu saya berharap kepada pihak kerajaan mengambil tindak langkah dan susun atur yang lebih sistematik dan teraturlah untuk membantu golongan B40 ini yang menghadapi isu kenaikan harga barang ini. Setelah saya menemu ramah Encik Ikram sebagai Ketua Kampung Darul Aman sebentar tadi, apa yang saya dapat simpulkan tentang isu ini ialah isu ini haruslah dimainkan peranan oleh bukan sahaja rakyat, malah pihak atasan juga, kerana apa yang pihak atasan lakukan boleh memberi impak kepada orang bawahan. Baiklah, itu sahaja daripada TV Ibda. Sekian, terima kasih. Kemudian kita beralih pula kepada rakyat tempatan yang seterusnya. Beliau merupakan seorang pelajar IPTA yang juga merupakan mangsa yang terjejas akibat isu kenaikan harga barang ini. Baiklah, sekarang kita bersama dengan saudara Aiman Zulkifli yang merupakan pelajar IPTA. Baiklah, saudara Aiman Zulkifli, sila perkenalkan diri anda terlebih dahulu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aiman Zulkifli bin Zilkama. Saya berumur 21 tahun dan saya merupakan pelajar IPT, di mana saya sudah 3 tahun belajar di UniKL di Kuala Lumpur. Itu saja. Baiklah saudara, apakah kesan kepada saudara sebagai seorang pelajar IPTA yang juga turut terjejas akibat isu kenaikan harga barang ini? Okay, terima kasih atas soalan yang diberikan kepada saya. Isu kenaikan harga barang ni sangat-sangat menjejaskan hidup saya sebagai seorang pelajar, kerana saya tidak mempunyai sebarang kerja ataupun duit tambahan. Saya income daripada mana-mana kecuali atas usaha saya sendiri. Sudah 3 tahun saya melanjutkan pelajaran di UniKL. Tahun pertama dan tahun kedua saya berjalan dengan sangat baik. Namun tahun ketiga kurang baik akibat isu kenaikan harga barang ini. Tahun pertama saya kalau boleh setiap hari saya akan beli makanan dari luar. Namun saya rasa itu satu langkah yang tidak menjimat duit. Jadi pada tahun kedua saya mempunyai inisiatif baru, di mana saya akan membeli barang-barang dapur dan saya akan memasaknya sendiri di dalam bilik saya. Saya dan kawan-kawan saya menyewa satu rumah ni. Jadi kami membayar bilik sewa ni. Tahun kedua berjalan dengan sangat lancar. Namun pada tahun ketiga semuanya terjejas akibat isu ini melanda, di mana sekarang saya terpaksa kurangkan pembelian barang dapur dan ada sesetengah barang dapur tu memang saya tak mampu nak beli sebab saya seorang pelajar, jadi saya tak ada duit tambahan. Dan seterusnya isu kenaikan harga barang ni pun membuatkan saya tidak dapat menyimpan duit dengan khemah untuk membayar rumah sewa saya. Dan sekarang saya tengah berusaha mencari kerja part time walaupun saya masih belajar. Jadi last pagi saya pergi belajar, tapi petang, malam saya terpaksa kerja disebabkan isu kenaikan harga barang ini untuk mencari duit tambahan. Okey, baiklah. Seterusnya, bolehkah saya tahu adakah saudara Aiman Zulkifli ada membuat pinjaman dari mana-mana pihak seperti PTPTN? Saya tidak membuat pinjaman dari mana-mana pihak sama ada PTPTN ataupun sebarang agensi lain, kerana pada pendapat saya membuat pinjaman ni akan menyusahkan saya pada satu hari nanti, lagi-lagi PTPTN, di mana nanti apabila saya sudah bekerja, jadi duit hasil gaji saya itu akan dimakan oleh PTPTN. Jadi saya tidak membuat sebarang pinjaman. Dan bagi saya ini juga memberi kesan yang besar dalam hidup saya sebagai seorang pelajar apabila isu ini meningkat secara mendadak. Itu saja.
Baiklah, terima kasih kepada saudara kerana sudi meluangkan masa bersama saya. Baiklah, apabila sudah menemu ramah beberapa orang rakyat tempatan yang terjejas akibat isu kenaikan harga barang ini, saya dapat simpulkan bahawa isu ini amatlah memberi impak kepada ramai pihak. Seterusnya, marilah sama-sama kita mencari cara untuk menangani masalah ini. Sekian dari saya, wartawan anda Zulaikha dari TV IBDA.